di Petua. Butiran 040300 Maida. Saya nak tanya Menteri, pada masa Pakatan Harapan jadi kerajaan, NCI 1 dan NCI 2 telah ditubuhkan, di mana NCI 1 dipengerusi oleh Menteri Kewangan dan juga Menteri MITI bersama, dan NCI 2 dipengerusi oleh KSP dan juga pengerusi Maida bersama. Tujuan untuk menubuhkan NCI 1 dan 2 ini adalah untuk mempercepatkan pelulusan pelaburan seperti yang dikatakan oleh Langkawi tadi. Jadi saya nak tanya Menteri, adakah proses NCI 1 dan NCI 2 sedang berjalan, dan berapa kali NCI 1 yang dipengerusi oleh Menteri Kewangan dan Menteri MITI telah berada untuk meluluskan pelaburan? Itu nombor satu. Butiran kedua ialah 050600 Invest KL. Semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan, satu saluran khas pelaburan China ataupun China Special Channel telah dilaksanakan di bawah Invest KL, khusus untuk menarik pelaburan dari China. Apakah status China Special Channel ini, dan adakah ia dibatalkan ataupun dipindahkan ke agensi yang lain? Butiran seterusnya ialah 060100 Persidangan APEC 2020. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, peruntukan asal untuk APEC pada tahun bajet 2020 adalah 300 juta ringgit. Jadi saya rasa apabila persidangan APEC ni dijalankan secara maya, ada banyak penjimatan kos, termasuk kos pengangkutan boleh dikurangkan, kos keselamatan boleh dikurangkan dan sebagainya. Jadi saya nak tanya Menteri, soalan yang pertama ialah berapa banyak penjimatan perbelanjaan APEC 2020 telah didapati. Ini boleh dijadikan sebagai satu anggaran lah. 300 juta saya rasa memang tak dibelanjakan. Jadi berapa penjimatan telah didapati akibat daripada menjalankan APEC secara maya? Dan lebih penting, kalau ada penjimatan pada tahun 2020, kenapa pada tahun bajet 2021 masih lagi ada peruntukan sebanyak 25 juta untuk persidangan APEC? Ini bukan untuk pergi ke luar negara ataupun pergi ke mana-mana boleh tempat. Boleh mencelah Serdang. Okey, tuan. Okey. Bangi. Bangi. Adakah Yang Berhormat sedar bahawa pada tahun depan APEC ini akan dihostkan oleh New Zealand. New Zealand dah pengurusi. Dan mereka juga telah mengisytiharkan yang persidangan itu akan diadakan secara maya juga. Tapi kenapa perlu 25 juta untuk mengadakan satu persidangan secara maya? Dan adakah juga Yang Berhormat Bangi bersetuju kita harus berhemah untuk membelanjakan duit, di mana peruntukan pada tahun ini begitu paling besar dalam sejarah, dan adakah sepatutnya duit ini disalurkan tempat yang lebih bermanfaat? Saya memang bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Tuan. 25 juta saya rasa boleh dibelanjakan di tempat yang lain dengan secara yang lebih berhemah, seperti di Kementerian Kesihatan untuk frontliners dan sebagainya. Dan untuk makluman yang Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya peruntukan untuk pergi ke luar negara itu telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pontian tadi. Kalau nak pergi ke mana-mana negara pun di bawah persidangan APEC ini, mungkin bukan di New Zealand tetapi di negara yang lain, bukan masuk ke dalam butiran persidangan APEC, dan memang tidak akan memakan perbelanjaan sejumlah 25 juta. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuan tadi, pindahkan kepada kementerian yang memang memerlukannya. Butiran yang terakhir sekali ialah di bawah P24 5000, iaitu dasar National Industry 4.0. Pada bulan September, Yang Berhormat Gombak telah mengumumkan penubuhan satu National Council on IR 4.0. Saya nak tanya Yang Berhormat, berapa kali National Council on IR 4.0 ini telah bermesyuarat sejak ia ditubuhkan pada September 2020, dan juga rujuk kepada dasar National Industry 4.0 ataupun Industry Forward. Saya nak Yang Berhormat menyatakan projek dan jumlah projek, nombor projek dan juga belanjaan untuk Business Intervention Funding bagi tahun 2020 setakat ini. Ini adalah satu langkah yang penting kerana ia akan meneruskan policy Industry Forward
untuk SME selepas readiness assessment dibuat oleh untuk pihak SME. Itu saja, terima kasih Yang Di-Pertua. Saya menjemput Yang Berhormat Sibuti. Selepas ini disebabkan masa, Yang Berhormat Menteri. Okey. Terima kasih Dato' Seri Pengurusi. Saya terus pergi ke butiran